Motorsikal BMW GX. Di 4 kereta perisai berbeza bagai varian persenjataan terlatih dalam tugas-tugas menjejak dan mengesang yang dikendalikan sepenuhnya oleh cawangan Serikala Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Teruskan dengan kuasa pecahan maksimal melintasi ruang udara Putrajaya. Pesawat Laungan Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Malaysia Madani. kontinjen pembawa jalur gemilang ialah Pancaragam SMK Katolik dikawal oleh Brigadier Jacob Wilshire dengan kekuatan 50 anggota. Seterusnya ialah kontinjen pembawa bendera negeri-negeri dengan kekuatan 100 anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan Kor Kadet Polis, Persekutuan Pengatap Malaysia, pasukan Kadet Jabatan Pengukuran Jalan Malaysia JPJ dan diketuai oleh Encik Ahmad bin Juno, Kadet Jabatan Pengukuran Jalan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan seterusnya menghampiri pentas kenamaan ialah kontinjen Komuniti Malaysia Madani diselaraskan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Kontinjen Malaysia Madani yang diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara KPN adalah perarakan masyarakat Malaysia pelbagai kaum meliputi masyarakat Melayu, Cina, India, Sikh, Punjabi, orang asli, komuniti Siam, etnik Chetty, Baba dan Nyonya serta komuniti etnik Sabah dan Sarawak. Untuk pertama kali dalam sejarah perarakan dan perbarisan Hari Kebangsaan, kontinjen ini adalah kontinjen terpanjang berpakaian etnik lengkap beraksesori melambangkan kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia. Keunikan kontinjen ditunjukkan melalui alatan props dan persembahan khas sebagai simbolik perpaduan masyarakat Malaysia, antaranya kumpulan Jiru dan Tetuan, kumpulan Kompang, tarian Naga dan Singa, Jingge, pertunjangan Urumi dan Batra, tarian Merak serta perarakan kuda dan pahlawan baja.
Kembara Merdeka Jalur Gemilang, yang mana kontinjen ini diketuai oleh Yang Berurusan Syekh Naim Fahmi bin Ahmad Tajudin, Pengarah Kanan Pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia, melibatkan penyertaan rakan kerjasama strategik Kelab Permotoran Suzuki Vitrom Owner Club Malaysia. Bawah kelolaan Suzuki Malaysia menjayakan misi jelajah konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 di seluruh negara. Konvoi KMJG 2024 telah menjelajah sejauh 8,551 km, merangkumi 162 hentian di negeri-negeri Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan yang akan meneruskan misi semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia hingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2024 di Kota Kinabalu, Sabah. Turut serta dalam perbarisan pada hari ini adalah Hari Owner Group HOG yang bersama menyemarakkan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan. ART Putrajaya. Menghampiri pentas kenamaan ialah kontinjen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLC dan GLIC. Mendahului kontinjen ini ialah Permodalan Nasional Berhad dengan kekuatan anggota 110 orang dan diketuai oleh Encik Helmi Ali. Menyusul di belakang ialah kontinjen Petronas yang membariskan 107 warga kerja dengan tekad untuk terus memacu kemajuan, diketuai oleh Teknologis Muhammad Nur bin Ahmad, Ketua Keselamatan Kumpulan Petronas. Menyusul di belakang ialah kontinjen Petronas yang membariskan 107 warga kerja dengan tekad terus memaju kemajuan. Dan menghampiri pentas kenamaan ini ialah kontinjen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLC, terdiri daripada Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Kumpulan Wang Persaraan dan Lembaga Tabung Haji, dengan tekad jiwa merdeka menzahirkan kesatuan 5 syarikat GLIC untuk merancangkan ekonomi negara. Mengikuti di belakang ialah kontinjen gabungan syarikat berkaitan kerajaan yang turut mewarnai perkembangan ekonomi negara. Bio Farma Biotech Berhad, MNRP Holdings Berhad, Sapura Energy Berhad, SP Setia Berhad dan SD Goodwill Berhad. Menghampiri pentas kenamaan ialah kontinjen perusahaan automobil kedua sendirian Berhad atau Pro 2, terdiri daripada 100 peserta dan 6 unit kenderaan Pro 2 iaitu Pro 2 Arus, Alza, Atiga, Peza, Mindfree dan Azia. Diketuai oleh Encik Muhammad Azam bin Ismail, Pegawai Operasi Keselamatan Kumpulan Pro 2. Menyusul ialah kontinjen Tenaga Nasional Berhad TNB bakal meraihkan ulang tahunnya yang ke-75. TNB terus menjadi mersi tanda kebanggaan yang menyumbang bekalan cahayanya yang berdaya harap kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia bagi menyinari kehidupan rakyat for better world, brighter live. Segera melangkah
kenamaan ialah kontingen agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK diketuai Dr. Jamali Samsudin. AKPK membawa mandat memperkasakan rakyat dengan kebebasan keuangan melalui pendidikan keuangan, nasihat keuangan dan pengurusan kredit. Origami kupu-kupu urgasi melambangkan jiwa merdeka, berslogankan amalkan pengurusan keuangan berhemat sebagai budaya hidup di usia belia, mula bekerja, mula berkeluarga dan bersara. Berikut ialah pancaragam St. John Institution yang dikeluarkan oleh Malaysian Resources Corporation Berhad, diketuai oleh Drum Major Muhammad Ali Daniel bin Sukhairi dan terdiri daripada 52 anggota. Meneruskan acara perbarisan ialah kontingen Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB membina komuniti hari ini untuk masa hadapan dengan kekuatan 107 anggota dan diketuai oleh Encik Muhammad Syukri bin Husin dan Encik Abdul Rahman bin Abid. Bakal menghampiri pentas kenamaan ialah kontingen YTL Group dengan barisan anak syarikatnya YTL Corporation, YTL Construction, YTL Cement, YTL Power, YTL Land, YTL Hotels dan YTL Communications Yes 5G. Diketuai oleh Yang Mulia Tun Muhammad Bashron bin Tun Muhyiddin, Senior Construction Manager dengan kekuatan 107 anggota. Dengan kekuatan 100 anggota dan diketuai oleh Tuan Haji Azhar Ahmad Saleh, FGV Holdings Berhad FGV merupakan syarikat perniagaan agri global terkemuka di Malaysia dan merupakan salah satu pengeluar minyak sawit mentah MSM terbesar dunia. Operasi FGV merangkumi 7 negara di Asia, Timur Tengah, Amerika Utara dan Eropah, tertumpu kepada 6 sektor utama iaitu peladangan minyak dan lemak, gula, produk pengguna, logistik dan sokongan serta pertanian bersepadu. Dan seterusnya kontingen MSM Malaysia Holding Berhad pengeluar gula bertapis terkemuka negara di bawah jenama Gula Prime merupakan kalipat penapis gula terbesar di Malaysia serta yang ketujuh terbesar di dunia. Acara perbarisan diteruskan dengan kontingen gabungan Malaysia Airports Holdings Berhad dan Malaysia Aviation Group. Malaysia Airports merupakan salah satu kumpulan penyedari lapangan terbang terbesar di dunia, menguruskan 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia serta satu lapangan terbang antarabangsa di Turki. Grab Malaysia adalah sebuah super app tempatan terkemuka yang menawarkan perkhidmatan seperti e-hailing, pengantaran makanan dan bungkusan serta pembayaran digital, semuanya melalui satu aplikasi. Diketuai oleh Encik Rashid Syukur, Pengarah Operasi dan Mobiliti beserta 100 ahli kontingen terdiri daripada kaki tangan Grab dan GX Bank, termasuk rakan-rakan pemandu dan penghantar Grab. Jenama tempatan ini terus memaju negara ke hadapan dengan memperkasa ekonomi untuk semua rakyat Malaysia. GX Bank merupakan bank digital pertama Malaysia yang memulakan operasi pada September 2023 dan telah mencatat lebih daripada 750,000 pelanggan serta 13 juta transaksi sejak pelancarannya. GX Bank komited untuk memacu keterangkuman keuangan untuk semua rakyat Malaysia dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mengukuhkan daya tahan keuangan setiap rakyat Malaysia. Turut dipertontonkan ialah aset Grab terdiri daripada 10 unit motosikal Grab Delivery dan 4 unit kereta Grab Driver. Menyusul ialah kontingen DRB Haikam Berhad memperlihatkan sejumlah 25 kenderaan
permintaan daripada anak syarikatnya, iaitu pengeluar kereta nasional negara pertama, Proton, yang mula beroperasi sejak tahun 1985. PRB Haikam dalam memacu perkembangan perindustrian negara telah meningkatkan kepakaran rakyat Malaysia dalam bidang pembuatan otomotif setanding pengeluar global yang lain. Seterusnya, mendahului kontingen perbankan ialah kontingen Maybank diketuai Encik Fazrul Izzat bin Rizwan dengan sokongan 107 peserta pembarisan terdiri daripada tenaga kerja yang pelbagai termasuk golongan kelainan upaya, wira sukanegara dan pesara. Kontingen Maybank turut menampilkan beca tradisional dan motor elektrik sebagai simbolik mengurangkan pelepasan karbon dioksida, menyalahkan komitmen Maybank terhadap kemampanan alam. Kontingen Maybank mendukung misi menginsankan perkhidmatan keuangan dengan memamerkan imej korporat yang membawa nilai-nilai keras Tiger Maybank melalui peragaan pakaian kuning dan hitam yang membentuk motif belang harimau. Menyusul ialah kontingen CIMB Group Holdings Berhad diketuai Encik Muhammad Zamri Muhammad Yusof dari Jabatan Kumpulan Sumber Manusia dan dibarisi 100 anggota kaki tangan CIMB dari pelbagai peringkat yang juga melambangkan 100 tahun CIMB sejak pembukaan cawangan pertama di Kuching, Sarawak. Tahun ini CIMB merayakan ulang tahun ke-100 dengan semangat dan tekad untuk terus maju, membantu pelanggan mencapai impian mereka dan mencipta lebih banyak detik bermakna. CIMB langkah ke hadapan bersama untuk 100 tahun dan seterusnya. Menyusul ialah kontingen Bank Simpanan Nasional yang meraihkan ulang tahun ke-50 dengan tema mendukung aspirasi, merentasi generasi. Demi memastikan tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan, BSN kekal untuk menawarkan produk dan perkhidmatan terbaik untuk semua lapisan masyarakat bagi mencapai kehidupan yang lebih baik. Menyusul ialah kontingen perbankan Hong Leong Bank, sebuah institusi kewangan tempatan yang kini mengembangkan institusi lebih 200 cawangan di Malaysia dan ke peringkat ASEAN. Diketuai Encik Zalman Zainal, Ketua Pemasaran dan Komunikasi serta 107 anggota. Hong Leong berbekalkan Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan memenuhi keperluan pelanggan dan masyarakat. Seterusnya ialah kontingen Public Bank terdiri daripada 100 peserta diketuai oleh Puan Bihari Cecilia binti Abdul Rahman Henry, penolong naib Presiden Jabatan Hubungan Komuniti Bahagian Komunikasi Strategik. Berikut kumpulan perbankan RHB merupakan penyedia perkhidmatan keuangan serantau, komited dalam menawarkan penyelesaian menyeluruh bagi memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berkembang. Bagi menawarkan pengalaman pelanggan yang pantas dan mudah, RHB diterajui oleh pasukan warga kerja yang cekap dan berdedikasi di 7 negara ASEAN. Sejak tahun 2017, BUS Kewajiban Tempatan telah berkontribusi dari sebuah pendapatan Growhead kepada peneraju Fintech serantau. Akan tetapi kami tidak berhenti di situ sahaja kerana pada tahun 2024 mereka telah memperkenalkan BUS Bank, sebuah aplikasi perbankan digital terintegrasi yang cukup inovatif. Mengakhiri pentas kenamaan ialah kontingen TM dengan kekuatan 110 peserta. TM, syarikat telekomunikasi bersepadu utama negara, menawarkan perkhidmatan pintar dan penyelesaian inovatif kepada pelbagai segmen pasaran merangkumi komuniti, perniagaan dan kerajaan. Turut dipertontonkan ialah 2 unit kenderaan elektrik EV perintis TM yang pertama dalam kalangan industri telekomunikasi negara, 1 unit TM Connectivity on Wheel yang menyediakan kesaling hubungan ketika situasi kecemasan dan bencana serta 3 unit kenderaan utility dan korporat. Menyusul
kontingen Salcom DJ Berhad diketuai Encik Hairul Nizam Abu Hassan, terdiri daripada 107 orang citizen mewakili pemacu rangkaian teknologi digital terbesar negara yang dekat dalam meningkatkan nilai hidup warga Malaysia dan menjadi penerajun generasi digital masa hadapan. Turut dipertontonkan ialah atlet Salcom DJ Berhad, terdiri daripada satu unit LED tray, satu unit instant electric bike dan satu unit WD. Seterusnya kontingen Maxis dengan keharmonian warna hijau yang simbolik dengan kemajemukan warganya. Kontingen Maxis adalah antara kontingen GLIC yang tidak pernah terlepas memberikan komitmen setiap kali sambutan Hari Kebangsaan. Diketuai oleh Vicky Barati dengan kekuatan 107 anggota terdiri daripada pelbagai bangsa dan usia. Kontingen ini merupakan kontingen kedua terbaik pada tahun lepas dan mereka berazam untuk mengekalkan momentum yang sama pada tahun ini. Turut serta ialah aset Maxis terdiri daripada 2 unit Hilux dan 4 maskot Dinocon dan logo Maxis. Menyusul ialah syarikat telekomunikasi U-Mobile dengan penyertaan seramai 107 peserta dan diketuai oleh Muhammad Suhaidi bin Abdullah. U-Mobile sebagai rakan telekomunikasi pilihan di Malaysia berkomitmen untuk menyediakan pengalaman keterhubungan yang berkualiti tinggi dan terbaik dalam kelasnya. Menyusul kontingen penggiat industri kreatif dan animasi Malaysia di bawah penyelarasan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (PINAS) yang diketuai oleh Encik Ahmad Shazli Muhammad Kiar, Timbalan Ketua Pengarah Produksi dan Teknikal. Kontingen penggiat industri kreatif terdiri daripada artis Rocket Fuel Entertainment, pempengaruh Tinker Studio, pelakon drama Gelas Tahanan Mr. Hiragi, Astro Ria, wakil industri filem, animasi, muzik, seni digital dan cabang industri kreatif yang lain. Melalui kerjasama dengan Astro Show, kontingen penggiat industri kreatif menampilkan barisan pelakon Keluang Men terdiri daripada Nas Muammar, Anwar Bek Mogal dan Dennis Yip. Turut ditampilkan ialah pelakon filem tahap Kapla High Council yang terdiri daripada Amir Ahlab, Eddie Ashraf, Sky, Austin Goh dan Kenobu. Seterusnya, kereta berhias daripada Lesco Park Production, pengeluar animasi Upin dan Ipin yang menjadi kebanggaan negara serta kesayangan ramai di peringkat antarabangsa. Ia menampilkan replika rumah opah serta maskot Upin dan Ipin pelbagai gaya, diiringi pelakon suara animasi bersama maskot yang lain. Dengan menampilkan karakter berbilang bangsa dan agama serta cerita yang dekat di hati rakyat, animasi Upin dan Ipin telah berjaya merapatkan hubungan kekeluargaan negara tanpa sempadan. Menyusul kontingen sukan negara diketuai Dr. Nur Hasmat bin Abdul Aziz dan disertai oleh Wira dan Wirawati negara, pegawai-pegawai Kementerian Belia dan Sukan, atlet dan para atlet negara, belia rakan muda, sukarelawan Satria, Persatuan Alumni Fellow Perdana, Alumni Malaysia Future Leaders School MFLS dan pelajar Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS. Tidak dinafikan, Wira dan Wirawati negara telah mengharumkan nama negara dalam pelbagai pertandingan sukan peringkat antarabangsa dengan membawa pulang pelbagai pencahayaan. Dan berikan perhatian, menyusul pula ialah tim MotoGP 7 unit motor bersama ikon kanak-kanak MotoGP. Seterusnya menyusul ialah kenderaan kerajaan MRCV yang membawa 30 wira negara yang telah berjuang dengan cemerlang di Sukan Olimpik Paris 2024 dengan tema Malaysia Madani Jiwa Merdeka, membina komuniti hari ini untuk masa hadapan negara.
Skuad Olimpik 2024 telah mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia dengan menunjukkan semangat juang yang tinggi, dedikasi tanpa henti dan kebanggaan yang mendalam terhadap tanah air. Kontingen perkhidmatan awam melibatkan 210 anggota, melibatkan semua 28 kementerian dan jabatan kerajaan yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Syaiful bin Ibrahim, Timbalan Ketua Negara Perkhidmatan Awam Operasi. Kontingen ini disertai oleh penjawat awam daripada pelbagai bangsa, golongan dan sektor termasuk orang kelainan oleh OKU. Kontingen ini juga melibatkan penjawat awam yang memberi perkhidmatan secara langsung kepada rakyat mengikut bidang tugas masing-masing. Meneruskan acara perbarisan ialah kontingen bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan kekuatan 200 anggota dan diketuai oleh Tuan Muhammad Zamil bin Jamaluddin, Pegawai Penguat Kuasa. KPDN bertanggungjawab menguatkuasakan 14 undang-undang untuk meningkatkan etika peniaga, perlindungan pengguna dan Kementerian menangani kos sara hidup. Menyusul ialah kereta berhias Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Menghampiri pentas kenamaan ialah Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Drum Major Pertahanan Awam Korporal Pertahanan Awam Afzan bin Ramli dengan kekuatan 50 anggota. Seterusnya ialah kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang diketuai Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rohaidi bin Halim dengan kekuatan 261 anggota. Kontingen ini terdiri daripada pegawai tetap, anggota sukarela dan kadet Korps Sispa. Turut serta berada dalam kontingen adalah pasukan khas Pertahanan Awam PASPA dan unit Sarkal APM. Turut dipertontonkan ialah aset haiwan terdiri daripada 4 ekor anjing. Dan turut diambil dalam perarakan adalah aset klasik operasi APM iaitu Fire Rescue Tender yang digunakan oleh APM sebelum kemerdekaan. Menyusul ialah kenderaan operasi pasukan khas Pertahanan Awam PASPA iaitu Special Rescue Vehicle SRV, Communication Rescue Vehicle, Rapid Rescue Vehicle dan menyusul ialah kenderaan operasi darat dan air terdiri daripada Heavy Rescue Vehicle, Medical Rescue Vehicle, Light Rescue Vehicle, Special Service Rescue Vehicle, 3 unit Water Rescue Vehicle, Jet Ski, Sea Lift dan Boat Destiny 32 kaki. Drum Major Nurlisa binti Abu Qasim dengan kekuatan 50 anggota Gabungan Akademi Latihan Rela Malaysia dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA bergerak gagah memamerkan pembarisan yang diketuai oleh Pesuruhjaya Rela Muhammad Hasib bin Fuhaimi dengan kekuatan seramai 200 pegawai dan anggota terdiri daripada
Dengan moto Jabatan Setia Berbakti, Rela telah mengorak langkah menyusuri perubahan kontijen Rela menampilkan 50 anggota penggunaan penugasan rondaan keselamatan komuniti, 50 anggota penugasan kawalan sempadan, 4 detesmen kepakaran dalam kalangan pegawai Rela iaitu 30 pegawai Rela Perimeter Control, 30 pegawai Rela Marksman Team, 20 pegawai Rela Armament Mekanik dan 20 pegawai Rela Traffic Trainer. Ialah pancaragam setia perwira Jabatan Imigresen Malaysia yang diketuai oleh Pegawai Imigresen Kelvin Simlai Sun dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Dan menghampiri pentas kenamaan ialah kontijen Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan 300 anggota dan diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah KPP Ahmad Rashazeri bin Abdul Rahim. Dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara dan dijawab bersama, kontijen ini membariskan anggota tugas am, penguat kuasa, pasukan kawalan khas dan pasukan tactical khas lengkap bersenjata yang siap siaga dalam apa jua keadaan. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia terdiri daripada 32 orang anggota dan dipimpin oleh Encik Muhammad Iskandar bin Abdul Taib, pembantu penguat kuasa JPJ. Dan menyusul ialah kontijen Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dengan tema digitalisasi ketenteraan JPJ dengan aspirasi Malaysia Madani Jiwa Merdeka ke arah menjadi agensi penguatkuasaan taraf dunia dengan tata kelola cekap, pangkas dan tuntas menguatkuasakan segala peraturan keselamatan jalan raya untuk kelestarian negara berteraskan menginsani teknologi digital. Dengan kekuatan 255 pegawai anggota dan diketuai oleh Penolong Pengarah Kanan Penguatkuasa Puan Burida binti Rafi. Dipertontonkan ialah aset-aset Jabatan Pengangkutan Jalan terdiri daripada 6 unit motosikal model Kawasaki Versys 650cc, JPJ Mobile. Sekolah Henry Gurney di bawah Jabatan Penjara Malaysia dipimpin Drum Major Sergeant Syahrizan bin Izwan Shah dengan kekuatan 40 anggota. Berpaksikan kepada visi sebagai peneraja perkhidmatan koreksi di Malaysia, seramai 200 anggota dan kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia tampil segak dan gagah mendukung aspirasi Malaysia pada hari yang bersejarah ini diketuai oleh Timbalan Penguasa Muhammad Amin bin Abdul. Kesempatan dengan tema sambutan Hari Penjara yang ke-234 ini diformasi dalam Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan. Jabatan Penjara Malaysia terus memperkasakan program-program pembinaan dengan program pembinaan bersifat uji dalam aspek kemahiran dan pendidikan penghuni penjara. Diraja Malaysia ialah pencaragam Jabatan Kastam Diraja Malaysia dipimpin oleh Ketua Pencaragam Tuan Muhammad Syah Rizal bin Muhammad Kasali dan Drum Major Encik Muhammad Airil bin Ibrahim dengan kekuatan seramai 45 orang pegawai.
Kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia tangkas melangkah mempamerkan barisan yang diketuai oleh penolong pengarah Kastam Tuan Muhammad Khairul bin Man dengan kekuatan seramai 200 orang pegawai dilengkapi dengan pelbagai jenis senjata api terdiri daripada gabungan pegawai cawangan pemeriksaan penumpang, operasi penguatkuasaan, marine dan pasukan elit taktikal yang mengendalikan kes-kes berprofil tinggi. Kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut dilengkapinya kekuatan arket I-1 dan dari barisan ialah 10 ekor anjing kesan dadang atau tembakau K9. Kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia dilengkapi dengan kekuatan aset sebuah Isuzu D-Max penguatkuasaan, sebuah Black Maria, sebuah kenderaan K9, sebuah bot Honda laju kelas penumpang siri 4 celoreh kemudi terbuka bersama penolong pengarah Kastam Tuan Adi Hafiz bin Muhammad Fauzi juga merupakan peninju negara yang banyak memenangi kejohanan di peringkat antarabangsa dan sebuah bot Honda Gatto One. Dengan slogan Jabatan Ekonomi Dipelihara Sempadan Dikawal, Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sumber ekonomi negara dan merupakan agensi tunggal dalam memelihara supaya tidak langsung negara memberi fasilitas perdagangan serta menjamin rantai perdagangan yang selamat dan besar. Seterusnya ialah pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART merupakan pasukan ini yang mempunyai kepakaran dan peralatan khas dalam operasi mencari dan menyelamat di dalam dan luar negara. Anggota pasukan SMART terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di bawah pentadbiran Agensi Pengurusan Bencana Negara. Kekuatan 120 anggota diketuai oleh Penguasa Bomba Muhammad Hafizul bin Abdul Halim. Turut diperkenalkan ialah aset SMART Malaysia terdiri daripada 4 unit UTV kawasan EU Project X dan 2 unit lori kontena Hook Liftman. Mendahului kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah pasukan pancarkam JBPM diketuai oleh penolong kanan Penguasa Bomba Ahmad Najabah bin Zuel dan dipimpin oleh Drum Major Pegawai Bomba Muhammad Zul Amin bin Jumain. Melangkah segak penuh berdisiplin, sentiasa berazam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terbaik kepada masyarakat dan negara serta berpegang teguh kepada moto Bomba Tonggak Penyelamatan Negara. Berikutnya perarakan berjalan lalu kontingen Lira Merah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menyusul di belakang ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai oleh penolong Pesuruhjaya Bomba Faizal Izani bin Azizan. Diikuti 11 pasukan terdiri daripada pegawai-pegawai bomba lelaki dan wanita berpakaian seragam biru dan pasukan-pasukan khas seperti Unit Emergency Medical and Rescue Services, pasukan penyelamat DA, Unit Penyelamatan Kebakaran Jalan Raya, pasukan forensik kebakaran, pasukan udara bomba dan pasukan multi skills, unit CBRNI dan Hazmat, unit kebakaran struktur, Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia dan unit besar. Serta ialah aset haiwan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang telah memainkan peranan yang tersendiri dalam misi penyelamat terdiri daripada 6 ekor anjing peliharaan. Acara perbarisan diteruskan dengan menampilkan sebanyak 22 aset pelbagai fungsi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Juga turut ditampilkan 22 aset pelbagai fungsi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Aset-aset terdiri daripada Pisa, Denus, Arit Kibla, K9 Tender, Hazmat, Fire Rescue Tender, HPPM, Water Tanker dan HFSPPM Prime Mover.
Seterusnya untuk kontingen keselamatan negara. Berikut ialah perarakan kontingen pasukan keselamatan negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dari Pasukan Darat, Laut dan Udara, Pasukan Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ketua Polis Negara bersama-sama pegawai khairat PDRM dalam detachment Unit Berkuda Pasukan Simpanan Persekutuan PSP. Ini merupakan satu kebanggaan kepada warga PDRM di atas kesudian pucuk pimpinan tertinggi sendiri yang turun padang bersama-sama dalam menjayakan ajang perbarisan Hari Kebangsaan pada tahun 2024 ini. Menaungi perbarisan PDRM adalah pencaragam pusat PDRM di bawah pimpinan oleh ASP Mesmoro bin Edward dan Drum Major Inspektor Muhammad Farhan bin Muhammad Sarifuddin dengan kekuatan seramai 96 pegawai polis. Seterusnya menyusul pula pembawa bendera seramai 100 orang anggota PDRM yang terdiri daripada pegawai pelatih daripada pusat-pusat latihan polis Diraja Malaysia. Detachment pakaian kerja working dress melibatkan seramai 167 orang pegawai kanan dan pegawai rendah yang terdiri daripada pakaian kerja tugas am, unit polis pelancong, misi PPP dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Tiada yang lama maka tiada yang baru. Perjuangan orang lama pasti tidak akan dilupakan. Menyusul adalah barisan pesara polis terdiri daripada 31 orang pesara dengan diketuai oleh ASP Osman bin Daud. Seterusnya adalah detachment pencaragam Polis Diraja Malaysia kontingen Kedah dengan kekuatan seramai 40 orang pegawai dan anggota yang diketuai oleh Sub Inspektor Abdul Rasif bin Abdullah dan dibantu oleh Drum Major Muhammad Syakir Baharin bin Muhammad Razi. Detachment seterusnya adalah detachment pakaian operasi. Pakaian operasi adalah pakaian seragam yang dikenakan pegawai polis untuk menjalankan tugas-tugas operasional melibatkan tindakan fizikal yang lasak seperti rondaan berjalan kaki, rondaan bermotosikal dan berkereta MPV, tugas-tugas kawalan orang ramai dan jaga aman, escort dan menjalankan operasi serta serbuan serangan. Dan seterusnya kita berikan tumpuan kepada detachment unit K9 yang diketuai oleh Inspektor Ala Gumani anak lelaki berusia bersama-sama 16 pegawai dan anggota. 16 ekor anjing terlibat dalam pembarisan German Shepherd penugasan JSJ, Labrador penugasan JSJN dan seterusnya adalah pasukan operasi PDRM yang terdiri daripada 69 Komando, unit Indah Khas dan juga Tiger Platoon. Komander, unit tindak khas dan juga Tiger Platoon. Ketiga-tiga unit ini akan membentuk formasi 67 iaitu simbolik kepada sambutan Hari Kebangsaan ke-67 pada tahun ini. Formasi
C67 ini turut juga melibatkan aset PDRM iaitu APC Typhoon, APC Jaws, Robust dan juga motosikal BMW GS. Dan seterusnya detesmen kenderaan PDRM memaparkan aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh PDRM. Di dalam pembarisan ini, PDRM mempamerkan sebanyak 29 aset kenderaan yang mana detesmen ini diketuai oleh Yang Dihormati Datuk Seri Yusri bin Haji Hassan, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Mendahului senarai kenderaan terdiri daripada motosikal berkuasa tinggi iaitu model BMW RT1300, Kawasaki GTR 1400T, Yamaha FJR 1300P. Dan seterusnya Honda Civic 1.8 FCTC. Menyusul pula ialah Honda Civic 1.5 FTTC. Juga Honda Civic 1.5S dan Proton X70 MPV. Dan seterusnya Toyota Hilux 2.N, Mercedes Sprinter 515 CDI KA dan Toyota Hilux 2.4 guna sama balai. Dan aset yang dipertontonkan ialah Nissan Navara 2.4 Axle, Toyota Hilux 2.4 Robust EGA, Toyota Hilux 2.4 Single Cab GS Cargo. Seterusnya Jet Ski Marine PDRM, Water Cannon Scania P360B, Water Cannon Scania P360B, dan Command Vehicle Scania K401O IPX. Dan seterusnya Mercedes-Benz Actros Prime Mover with flatbed trailer complete with docking. Lori Hagam Handalan 2, Rod Marine Spear 02. Acara perbarisan dan perayaan Hari Kebangsaan tahun 2024 diteruskan dengan kontingen Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan 2,076 pegawai dan anggota serta 140 aset kenderaan dan aset haiwan. Mendahului kontingen Angkatan Tentera Malaysia ialah Pencarakan Pusat Kor Amor Diraja terdiri daripada seorang pegawai dan 58 anggota dipimpin oleh Lieutenant Colonel Saiful Azman bin Zainal Abidin, Pengarah Muzik Pencarakan Pusat Kor Amor Diraja, dibantu oleh Kapten Amirul Syafiq bin Abdul Aziz, Penolong Pengarah Muzik dan Sarjan Major Pencarakan Pegawai Warren 1 Mazin bin Medol serta Drum Major Pegawai Warren 2 Emir Fikri bin Ismail. Pelangkah dengan penuh percaya adalah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia. Kontingen ini terdiri daripada 40 veteran Angkatan Tentera Malaysia mewakili 3 cabang perkhidmatan iaitu darat, laut dan udara yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Pusara Haji Muhammad Azhari bin Abdullah. Menyusul ialah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara, terdiri daripada 207 pegawai dan anggota dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Yus Muhammad Asriman bin Rizwan. Dengan cepat
Berikut adalah dua buah Rapid Intervention Vehicle RIV yang merupakan kenderaan pengangkutan penggempur bagi akses bangunan atau pesawat yang tinggi. Berikut adalah kenderaan Command Vehicle yang boleh diatur gerakan sebagai pusat kawalan operasi bergerak dalam sebarang misi yang dilaksanakan. Kenderaan terakhir pasukan khusus ialah dua buah Bot Brigade Inflatable Raiding Craft RIRC. Berikut ialah brass band gabungan 10 Brigade Para dengan kekuatan 55 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi bin Baharin, dibantu oleh Drum Major Pegawai Warren 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin dan Staff Sergeant Wilson Ferro Anaknya. Mendahului kontingen 10 Brigade Para ialah Leading Para Battle Group dengan kekuatan 8 pegawai dan 206 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Alimuddin Shah bin Abdul, selaku Battle Group Command Tiger. 10 Brigade merupakan pasukan atur gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia yang juga merupakan pasukan elit tentera darat. Tumpukan ini diatur gerakkan melalui operasi bersama yang melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi mencapai misi. Pemakaian beret merun adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Airborne Forces by Design. Turut mengiringi kontingen 10 Brigade Para ialah 7 buah motosikal scrambler yang digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandura. Tiga sepaket 6x6 all terrain mobile platform MK3 digunakan oleh tim keselamatan zon gugur bagi mengumpulkan payung terjun, CDS dan simulasi pantai. Empat kenderaan pembawa senjata Zartec yang dilengkapi dengan senjata EGL dan 12 pasukan TNN HMG. Dua unit Meriam 1 outside and LCMSC menandingi di kali tindakan kenderaan 6 Meriam Terusnya kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan kebarisan tempur elemen mechanized. Didahului oleh kenderaan perisai Hipan Bara, ikuti 4 kereta perisai komputer sebagai varian persenjataan terdiri daripada 30mm ATGW, Civilians dan AMC 120mm. Terusnya, 4 buah ACE Adnan 300 sebagai varian terdiri daripada 25mm, 12.7mm, 40mm dan 81mm mortar. 2 buah MIFE K200A1 12.7mm dan 4 kereta kebal pendekar 125mm.
Saiful Abdullah bin Ahmad dan Drum Major Sergeant Jacqueline Pincona dengan kekuatan 32 anggota. Turut mengiringi ialah ketumbukan tentera darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat yang terdiri daripada 207 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Dr. Hisham bin Yusuf. Turut serta ialah pasukan pengendali anjing perang Tentera Darat Malaysia. Keanggotaan tim anjing perang ini terdiri daripada anggota dan anjing yang cukup terlatih dalam tugas-tugas menjejak dan mengesan yang dikendalikan sepenuhnya oleh cawangan serigala Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Menyusul ialah pasukan Skuadron Istiadat Berkuda yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Syarul Azuddin bin Maulud. adalah aset hybrid Tentera Darat yang terdiri daripada 12 unit motosikal BMW, 2 unit kereta keluarga Honda Civic, 2 unit ATV, 4 unit ASHMG dan AGL, 2 unit ATM 81mm, 2 unit GKM-1 Rolling Gun, 4 unit G-Wagon HMG dan Maxis Tank, 4 unit Ramjack AGL dan HMG, serta 2 unit Toyota X dan CTP dan seterusnya aset 17, 1 unit IGLA SLU, 1 Rapid Ranger, 2 unit Meriam 105mm PHL5, 2 unit Meriam 35mm Orlikon, 2 unit SRLB Astros, 2 unit Meriam 155mm G5 MK3, 2 unit aset jambatan TMSS and Short Integrated RFP SIR, dan 2 unit KPKP tambahan 2 pendekar.
Laut Diraja Malaysia ialah Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seorang pegawai dan 60 anggota, pimpinan Lieutenant Commander Muhammad Syahram bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh Drum Major Pegawai Warren 1 EGM Azumi bin Zainal. Menyusul dengan derap langkah penyu teratur ialah kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia. Dengan slogan kata sedia berkorban, kontingen ini terdiri daripada 207 orang anggota yang diketuai oleh Komandan Muhammad Aisar bin Harun TLDM. Bergerak di belakang kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah aset-aset TLDM, dimulai dengan high-end military watercraft merupakan infanteri terbaru Pascal. Aset ini dilengkapi dengan sistem navigasi maritim yang berupaya beroperasi sehingga 70 batu nautika dari pesisiran pantai. Turut dilengkapi dengan weapon mounting system juga digunakan bersama senjata dari jenis DMG dan LMG, lengkap dengan ciri-ciri unit seperti agility, mobility dan speed. Kelihatan trailer pertama dilengkapi dengan misil torpedo dan peluru api, iaitu misil A-10 MM40 Block 2, torpedo lightweight A244S MOD-1A dan peluru api MR-80. Trailer kedua ialah recompression chamber dart and attack, mine disposal pistol MGE, pakaian penyelam rangkau TLDM terdiri daripada surface fire breathing apparatus, pistol breathing apparatus skill, digital standard. Mendahului kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan seorang pegawai dan 60 anggota, pimpinan Kapten Sabri bin Hamil TDM dan dibantu Sarjan Major Pancaragam Pegawai Warren Udara 2 Syed Ahmad Husaini bin Syed Kamil dan Drum Major Flight Sergeant Muhammad Fikri bin Wandi. Menyusul ialah kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia terdiri daripada 207 anggota daripada pelbagai grade dan ketebagan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Zahidi Hatta bin Muhammad Jelani TUDM. Turut mengiringi ialah kenderaan yang membawa pendiri pesawat TUDM. Trailer ini merupakan kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misil dan roket untuk pesawat TUDM. Kenderaan pertama membawa 2 unit KH-31A UL KH-31P UL misil KH-59ME UL, 1 unit KH-39TP2B. Kenderaan kedua membawa 2 unit misil R-27, 2 unit misil R-73, 1 unit AIM-120 Amram, 1 unit AIM-7 Sparrow, 1 unit EGM-84 Harpoon, 1 unit MK-82 Jeddah, 1 unit MK-83 Jeddah. Dan kenderaan pertama membawa sebuah unit misil KH-59ME-UT dan 3 unit 190 UL. Seterusnya ialah Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat dengan kekuatan 1 pegawai dan 37 anggota, dipimpin oleh Pegawai Warren 2 Zainuddin bin Jihad, dibantu oleh Drum Major Sergeant Muhammad Syahrizan bin Akamafi dan Grand Sergeant Major Sergeant Hisham bin Muhammad Noor. Berikut ialah kontingen isi Mambat 85012 diketuai oleh Colonel Johan Effendi dan Haji Muhammad Saleh yang akan menjalankan misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan.
Band Wanita Regiment Semboyan Diraja dengan kekuatan 34 anggota dan dipimpin oleh Kapten Nurul Fatih Hajar binti Ismaji dan Drum Major Sarjan Radiana binti Arafin. Sri Kandi Angkatan Tentera Malaysia adalah gabungan terbaik seramai 207 orang wanita Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 3 pangkatan, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Pembarisan ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Zahra binti Osman dari Tentera Darat Malaysia yang juga merupakan pegawai memerintah 4 Company Corporate Mantan Diraja. Kontingen seterusnya ialah kontingen Angkatan Simpanan ATM. Kontingen ini merupakan gabungan pegawai dan anggota lain-lain pangkat sukarela yang terdiri daripada Regimen Askar Wataniyah, Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia dan Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia. Manakala komposisi penuh kontingen adalah terdiri daripada barisan pegawai kadet lelaki dan wanita, Pasukan Latihan Pegawai Simpanan PALAPES, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Kontingen ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Profesor Teknologi Dr. Muhammad Zul Azhan Yahya, Badan Komandan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang berkekuatan ramai 3 orang pegawai sukarela dan 200 pegawai kadet.
kami mulakan. Kilometer sejam pada ketinggian 304 meter. Sebanyak 3 buah pesawat bakal melintasi pentas utama dengan aksi aerobatik cross and roll. Dari nombor 18 Maritim Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Formasi ini diketuai oleh Laksana Jenderal Farhan UDM, Pegawai Pemerintah Nombor 10 Squadron. Untuk maklumat hadirin sekalian, kepada anda, formasi pesawat angkut di bawah naungan nombor 8 Squadron, nombor 14 Squadron dan nombor 20 Squadron. Dengan kelajuan 420 km sejam pada ketinggian 457 meter, formasi Hadirin sekalian, tumpukan perhatian anda terus ke hadapan. Sekali lagi kembali ke pentas utama, formasi pesawat helikopter dalam gabungan Diamond Formation. Dengan kuasa pecahan maksima melintasi ruang udara Putrajaya, pesawat SU-20 teruskan dengan kuasa pecahan maksima melintasi ruang udara Putrajaya, pesawat